Salam sejahtera, saya Besi Bella Anip, dan ahli kumpulan saya akan membentangkan di bawah tajuk Kepelbagaian Agama Mencari Titik Permulaan di bawah subjek Hubungan Etnik. Pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai latar belakang kehidupan masyarakat beragama yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza, namun begitu, kita dapat hidup bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain, walaupun berbeza dari segi kepercayaan dan agama. Agama bukan saja menolong orang untuk mengenal Tuhan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada kita dan juga turut mendorong kita untuk mengamalkan hidup yang lebih baik dan mengajak kita untuk kehidup dalam kehidupan yang lebih positif. Di Malaysia, agama dan etnik telah menjadi identiti kumpulan pelengkap sehingga kumpulan etnik disamakan dengan kumpulan agama. Latar belakang agama di Malaysia. Agama yang pertama merupakan agama Islam. 60% penduduk Malaysia beragama Islam, dan mereka yang beragama Islam bermaksud telah berserah diri dan mengikuti perintah Allah serta mencontohi Nabi Muhammad. Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Namun, agama lain bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran. Islam mengiktiraf kewujudan pelbagai bangsa, budaya dan cara hidup yang berbeza-beza seperti yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari segi ekonomi, Islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk berusaha mencari kekayaan, tetapi dengan cara yang mulia dan bersih. Bermaksud, Islam menentang sistem ekonomi yang mempunyai unsur eksploitasi, penindasan, pemerasan, monopoli, dan penipuan. Islam sangat mewajibkan zakat bagi golongan yang berada, serta menggalakkan mereka untuk menderma sebagai cara pembersihan hati serta membanteras kemiskinan. Dalam bidang politik, Islam menekankan dasar musyawarah, keadilan, dan pemilihan pemimpin secara adil tanpa membezakan manusia. Terdapat dua perayaan besar yang diamalkan oleh penganut agama Islam, yaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Terdapat juga perayaan lain, yaitu Maulidur Rasul, Asyura, Isra Mikraj, Ma'al Hijrah, dan lain-lain. Bagi penganut kaum wanita, mereka diwajibkan untuk menutup rambut ataupun memakai tudung bertujuan untuk menutup aurat. Mereka juga akan bersembayang, yaitu melakukan solat selama 5 waktu. Seterusnya, agama Buddha. Agama Buddha adalah agama kedua yang terbesar di Malaysia. Majoriti penganut agama Buddha di Malaysia adalah etnik Cina yang mengamalkan mazhab Buddha Mahayana. Terdapat juga mereka yang menganut agama Buddha Theravada, terutama bagi orang Thai yang kebanyakannya tinggal di utara semenanjung Malaysia. Munculnya agama Buddha adalah reaksi terhadap keganasan dan penindasan oleh Brahman. Brahman merupakan kedudukan tertinggi ataupun yang memiliki kuasa penuh dalam sistem kasta. Disebabkan
Brahman, kelompok lain bangkit menentang terutamanya para ksatria yang terdiri daripada anak-anak raja dan prajurit. Agama Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Penganutnya percaya bahwa Buddha tidak berbicara tentang Tuhan, karena beliau sendiri adalah Tuhan. Antara ajaran moral Buddha yang terpenting adalah menghormati kehidupan, sama ada manusia, tumbuhan, ataupun haiwan. Dalam upacara keagamaan Buddha, objek utama adalah 3 permata ataupun triple gem, yaitu Buddha, Dharma ataupun ajaran Buddha, dan Sangha, community Buddha yang berpegang dengan ajarannya. Layanan pemujaan dilakukan di tokong, wat, atau rumah. Dimulai dengan pemujaan patung Buddha, diikuti dengan pembacaan mantra yang bertujuan mencari perlindungan. Perayaan yang penting adalah perayaan Wesak yang disambut oleh penganut agama Buddha. Agama seterusnya adalah agama Hindu. Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar masyarakat India di negara ini. Malah ia adalah salah satu identiti etnik bagi orang India. Walau bagaimanapun, terdapat sebahagian daripada mereka juga mengamalkan agama lain selain Hindu. Okey, kitab yang digunakan bagi orang yang mengamalkan agama Hindu adalah kitab Veda. Kitab Veda adalah yang terbesar dan bahkan dianggap sebagai ensiklopedia agama Hindu. Veda terdiri daripada 4 jenis, iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atar Veda. Setiap 4 Veda ini mengandungi 4 bahagian, iaitu Samhita, Brahman, Aryangka dan Upanishads. Orang Hindu percaya kepada banyak Tuhan. Bagi mereka, setiap perbuatan semula jadi sama ada bermanfaat atau berbahaya adalah merupakan pertolongan dari Tuhan. Di antara dewa-dewa Hindu ni ada yang memerintah dan diperintah, ada ketua dan ada yang dipimpin. Mereka menamakan dewa-dewa yang memerintah ini adalah Dewa Brahman, Vishnu dan Shiva, atau disebut juga 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Perkara unik ia bagi agama Hindu ni adalah mereka mengamalkan sistem kasta. Sistem kasta yang terbahagi kepada 4 kumpulan, iaitu Brahman, Kshatriya, Vaishya dan Shudra. Setiap kasta ini mempunyai undang-undang yang tersendiri. Institusi keagamaan dan pusat pendidikan yang paling terkenal di Malaysia adalah Kuil Murugan, iaitu di Batu Caves. Ritual keagamaan di kuil ini dipimpin oleh seorang pemimpin agama yang dikenali sebagai Sami. Tanda yang dipakai pada dahi orang Hindu adalah batu yang terdiri daripada pelbagai warna. Seterusnya adalah agama Kristian. Agama Kristian mengajar bahawa Tuhan yang mengutus putranya iaitu Yesus Kristus ke dunia sebagai hamba pilihannya untuk menebus dosa manusia. Terdapat 2 jenis mazhab agama Kristian, iaitu Katolik dan Protestan. Protestan terbagi kepada beberapa jenis mazhab lagi. Kitab suci Kristian adalah Bible atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai Alkitab. Mengandungi kitab perjanjian lama atau Bible Ibrani dan perjanjian baru. Kitab ini mencatat kehidupan dan ajaran Yesus, perkembangan gereja pada peringkat awal dan menjelaskan maksud iman menurut Yesus. 2 amalan penting dalam agama Kristian iaitu pembaptisan dan Eucharis. Yang kedua-duanya di mana ia diamalkan di dalam gereja. Pembaptisan adalah upacara yang meraihkan kemasukan seseorang dalam Kristian. Sementara Eucharis atau perayaan suci atau makan malam terakhir pula adalah majlis makan roti dan minum anggur sebagai tanda perpaduan antara penganut Kristian dan Yesus. Pemimpin gereja yang paling berkuasa adalah Bishop Rome ataupun dikenali sebagai Pope. Antara perayaan suci dan Kristian adalah Christmas, Easter dan Good Friday. Penganut Kristian diadakan dan berkumpul di gereja pada beribadat pada setiap hari Ahad dan menjalankan kehidupan yang lurus mengikut peraturan moral Tuhan. Dan yang terakhir adalah agama Sikh. Agama Sikh adalah agama minoriti di Malaysia. Agama Sikh diamalkan oleh kebanyakan etnik Punjabi negara ini.
orang Sikh lebih mudah dikenali sebagai seseorang yang memakai serban berjanggut panjang, terutamanya bagi golongan lelaki. Bagi lelaki, biasanya menggunakan nama belakang Singh yang bermaksud singa, dan sementara wanita menggunakan kaul yang bermaksud puteri. Agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak pada tahun 1469 Masehi. Kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh sembilan guru lain. Sikhism iaitu percaya kepada satu Tuhan, dan kitab suci agama Sikh dikenali sebagai Sri Guru Granth Sahib Ji yang merupakan guru yang masih hidup dan sumber rujukan utama dalam kehidupan orang Sikh. 5 simbol utama dalam agama Sikh yang dikenali sebagai 5K, iaitu Cash, Kangha, Kara, Kirpan dan Kashira, di mana kelima-lima ini merupakan yang bermaksud sebagai berambut panjang, sikat, gelang besi, pedang kecil dan seluar pendek khas. Kelima-lima simbol ini merupakan pakaian rasmi yang wajib dipakai sepanjang masa oleh ahli persaudaraan Khalsa selepas menjalani upacara Amrit Sanskar. Upacara tersebut dikenalkan pada tahun 1699 Masehi oleh Guru Gobind Singh, Guru Sikh yang ke-10 dan terakhir. Baisakhi merupakan perayaan terpenting bagi orang Sikh yang disambut pada setiap bulan April. Aktiviti utama semasa sambutan perayaan Baisakhi adalah Amrit Sanskar, iaitu upacara pembaptisan. Sikh perlu mematuhi cara purahid, iaitu 4 larangan utama, iaitu tidak boleh memotong atau mencukur rambut di mana-mana bahagian. Kedua adalah tidak boleh memakan daging kecuali yang dipotong secara cakap. Ketiga, mereka tidak boleh meminum arak, menghisap tembakau atau rendang. Dan yang terakhir adalah tidak boleh mengadakan hubungan seks selain daripada pasangan. Sekarang kita beralih ke bab 2. Dalam bab ini kami membincangkan mengenai nilai dalam setiap agama dalam mencari titik kesepaduan. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama, kita harus menerapkan sifat-sifat terpuji yang kita pelajari dalam agama kita masing-masing. Kumpulan kami telah berbincang dan membuat beberapa penyelidikan tentang nilai di setiap agama. Dari itu kami bersetuju dan percaya bahawa setiap agama di negara kita, yaitu agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha, dan Sikh, mengajarkan nilai yang sama dan mempunyai tujuan yang sama dalam mengajar penganut mereka untuk berbuat baik kepada sesama. Dalam agama Islam mengajar umatnya untuk saling mengampuni. Terdapat ayat Al-Quran yang mengajar tentang nilai mengampuni, yaitu di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Begitu jelasnya ayat ini mengajar umatnya untuk mengampuni orang lain. Kerana dengan nilai ini kita dapat memutuskan persengketaan di antara masyarakat dalam pelbagai kaum. Nilai murni yang kedua ialah hormat menghormati, sifat mahmudah dan menampilkan seseorang yang berakhlak mulia. Nilai murni yang ketiga ialah tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat yang kedua mengatakan, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Nilai yang keempat ialah berhemat tinggi. Nilai ini bermaksud beradab, bersopan santun, dan berbudi pekerti. Ajaran nilai ini ada disebut dalam Quran Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Nilai yang terakhir dalam agama Islam ialah keadilan. Seperti mana yang dinyatakan dalam Quran Surah Al-Ma'idah 5 ayat yang ke-8. Seperti mana agama Islam mengajar umatnya tentang nilai-nilai yang saya terangkan sebentar tadi, dalam agama Kristian juga mengajar nilai tersebut kepada penganutnya. Dalam nilai mengampuni, salah satu ayat Alkitab yang mengajar tentang mengampuni, kita dapat lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-31 hingga ke-32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Agama Kristian juga mengajar penganut-penganutnya agar saling hormat menghormati. Ayat Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 mengatakan, tunjukkan rasa hormat yang tepat kepada semua orang,
Cintailah persaudaraan orang percaya, takut kepada Tuhan, hormati raja. Nilai yang ketiga ialah tolong-menolong, seperti mana yang dinyatakan dalam kitab Ulangan 15 ayat yang ke-7. Nilai yang keempat ialah berhemat tinggi. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 hingga 5 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ayat ini menunjukkan dan mengajar umatnya untuk berhemat tinggi dan bersikap sopan. Nilai murni yang terakhir ialah keadilan, seperti yang dinyatakan dalam Bible, dalam Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16. Orang Kristen harus menjadi orang teratur dan berdisiplin dari kebenaran dan keadilan. Kita harus menjadi contoh cinta dan kedamaian yang dinamis sehingga orang lain dapat dimenangkan oleh Kristus dan diselamatkan untuk selama-lamanya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat kitab agama Kristen ini, mereka harus memberi contoh yang baik dalam kedamaian dan cinta. Apa yang kita dapat pahami di sini, kita haruslah menegakkan keadilan dalam apa saja masalah yang kita hadapi atau yang kita tangani. Dalam konteks masyarakat, keadilan amatlah diperlukan. Kita perlu membela yang benar serta memberikan hak yang diperlukan kepada seseorang. Salah satu kebaikan dan kesan kepada masyarakat ialah melahirkan insan yang berguna pada masyarakat. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam diri kita masing-masing, keharmonian dan kesepaduan hidup dalam bermasyarakat dapat dibentuk. Bagaimana pula dengan agama lain seperti agama Hindu, Buddha, dan Sikh? Rekan sekumpulan saya, Benediction, akan menerangkannya. Silakan, Shen. Seterusnya, saya Benediction Doiman akan menerangkan nilai-nilai yang terdapat di dalam agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Sikh. Yang pertama, dalam agama Hindu, nilai pertama adalah pemaaf. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Bhagavad Gita, walau setinggi manapun darjat ataupun pangkat kita, kita semua tetap sama di mata Tuhan. Dan nilai murni yang kedua ialah hormat menghormati. Salah satu kewajiban dalam agama ini ialah orang yang muda wajib menghormati orang yang lebih tua. Nilai murni yang ketiga ialah tolong-menolong. Kita hendaklah sentiasa menolong antara satu sama yang lain tanpa mengira agama, bangsa, dan negara. Cinta kasih juga haruslah ditimbulkan terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga makhluk Tuhan yang lain. Nilai murni yang keempat ialah berhemat tinggi. Etika dalam Hindu Dharma yaitu Trikaya Parisuddha berasal dari kata tri, bermaksud tiga, kaya yang bermaksud tingkah laku, dan parisuddha bermaksud mulia atau bersih. Nilai murni yang terakhir adalah keadilan. Dasa Dharma ialah 10 perbuatan baik yang patut dilaksanakan oleh umat Hindu. Dengan melaksanakan ajaran Dharma ini, mereka dapat mendorong terciptanya masyarakat yang aman, tenteram, dan damai. Dalam konteks masyarakat juga, kepentingan dan kebaikan nilai murni keadilan ialah dapat melahirkan generasi yang bijak menilai. Seterusnya adalah agama Buddha. Nilai murni bagi agama Buddha yang pertama ialah pemaaf. Dalam istilah Keshama yaitu bahasa Sanskerta atau Kama dalam bahasa Pali adalah sebuah konsep pengampunan demi mencapai nirwana kondisi tertinggi dari welas asih dan kebijaksanaan yang ingin dicapai semua umat Buddha. Kita akan selalu terserempak dengan orang-orang yang tidak memahami agama kita, dan jika suatu hari nanti mereka datang meminta maaf, kita haruslah memaafkan mereka agar rasa tenang menjadi satu aura positif di dalam diri kita. Seterusnya adalah nilai hormat menghormati. Juga sama seperti yang telah disebutkan dalam agama Hindu, bahwa nilai hormat menghormati juga dapat mencipta aura positif. Nilai murni yang ketiga adalah tolong-menolong. Dalam ajaran Buddha terdapat 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mengenai duka, kebenaran mengenai sebab musabab duka, kebenaran mengenai penghapusan atau tamatnya duka, dan yang terakhir kebenaran mengenai cara menghapuskan duka. Kebenaran-kebenaran ini tidak berubah selama-lamanya, karena ia merupakan kebenaran yang muktamad. Nilai yang keempat ialah hemat tinggi. Dalam konteks masyarakat,
Bersopan santun, berbudi pekerti amatlah diwajibkan dengan menerapkan sifat-sifat ini di dalam kalangan masyarakat. Dan salah satu kebaikan dan kepentingan nilai murni ini ialah dapat melahirkan insan yang tidak angkuh dan sentiasa merendah diri. Nilai murni yang terakhir dalam agama Buddha ialah keadilan. Agama Buddha mengajar penganutnya untuk tidak membezakan kelas ataupun kasta. Adil dan saksama ada sifat yang harus kita semua ada. Melayani semua kaum dan berbagai agama secara sama rata seperti agama yang kita percayai. Seterusnya, agama yang terakhir adalah agama Sikh. Terdapat dua nilai, yaitu yang pertama adalah pemaaf. Tinggalkan perbuatan yang buruk dan lakukan yang baik-baik sahaja, dan ini adalah pengajaran dari Guru Granth Sahib, dan ini bermaksud jika Anda telah berbuat buruk dalam hidup Anda, mulailah berbuat baik dan Tuhan akan mengampuni. Kita haruslah memaafkan seseorang jika mereka benar-benar menyesal dengan perbuatan mereka. Dan nilai yang terakhir adalah hormat menghormati. Cara hidup Sikh melibatkan menaklukkan ego yang berorientasikan diri sebagai cara untuk mencapai rahmat dan pencerahan. Selain menghormati orang lain, kita juga haruslah melayani mereka sama seperti keluarga kita. Nama saya Siti Nur Azlina binti Idil. Saya akan membentangkan isu dalam hubungan antara agama di Malaysia berserta kesimpulan. Terdapat 3 isu dalam hubungan antara agama di Malaysia. Yang pertama ialah pengasingan penduduk mengikut bangsa. Ia berlaku semasa zaman pemerintahan British. Contohnya, kampung hanya bagi kaum Melayu dan India hanya ditempatkan di estet dan Cina hanya bagi di kawasan bandar. Isu yang kedua ialah isu penggunaan kalimah Allah. Ia berlaku pada tahun 2009. Ketua Paderi Roman Katolik Kuala Lumpur, beliau telah memfailkan semakan kehakiman mengenai penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan gereja. Isu ini berlaku apabila pihak gereja menggunakan kalimah Allah sebagai penterjemahan bagi perkataan God untuk penterjemah Alkitab dalam bahasa Melayu. Isu yang ketiga ialah pembinaan kuil Hindu di sesebuah kawasan dan seterusnya menjurus kepada berlakunya perhimpunan orang ramai sebagai tanda protes terhadap kes tersebut. Keadaan menjadi terus teruk apabila segelintir penduduk di situ membawa kepala lembu sebagai tanda penghinaan kepada agama Hindu yang menganggap lembu sebagai binatang yang suci. Berdasarkan kes di atas, terang lagi bersuluh bahwa hubungan antara agama di Malaysia menunjukkan masyarakat kurang nilai keharmonian, perpaduan dan kesepahaman dalam agama. Kes sebegini juga boleh mendorong kepada berlakunya perasaan tidak puas hati dan juga boleh menyebabkan ketegangan di kalangan masyarakat. Dalam jangka pendek, ia akan mewujudkan pandangan serong dan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat di Malaysia. Dalam jangka panjang pula, perasaan ini akan menjadi teruk dan lebih lagi dalam dan mungkin membawa kepada rusuhan agama yang membawa keancaman kepada struktur sosial di Malaysia. Dan tambahan pula, rakyat tidak akan mendapat hidup yang aman lagi kerana disebabkan kekecauan dan persengketaan yang terjadi di kalangan agama di Malaysia. Dan dari segi ekonomi pula, ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar, malah mungkin akan berhenti serta-merta diakibatkan perkecauan dan pergaduhan antara agama di Malaysia. Dan pelabur-pelabur akan menghentikan pelaburan dalam negara yang sedang mengalami konflik kerana bimbang akan mengalami kerugian di masa akan datang. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian dan mengakibatkan pendapatan negara berkurang disebabkan ekonomi terbantut. Oleh itu, kita haruslah menyelesaikan isu-isu antara agama ini agar ia akan memberi kesan yang baik kepada imej masyarakat dan serta memberi keharmonian kepada negara kita. Kerana isu-isu antara agama ini akan memberi kesan yang negatif kepada negara kita. Kehuru-haraan agama akan mencemarkan nama baik negara dan ia amat jelas kelihatan bahawa negara kita gagal dalam menyatu padukan masyarakat. Dan cara untuk mengatasi konflik ini ialah yang pertama menganjurkan seminar kepada masyarakat.
Berdasarkan punca-punca isu agama ini berlaku, kita dapat lihat bahwa isu ini berlaku di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kesepahaman dengan betul dan tidak mempunyai pemahaman agama yang lebih baik. Dan dengan itu, kita harus mengatasi konflik ini dengan mengadakan penganjuran seminar kepada masyarakat. Dan yang kedua ialah menerapkan sifat-sifat tolong-menolong dan menghormati antara masyarakat yang berlain agama. Yang ketiga ialah menyambut perayaan bersama. Sikap sebegini memberi kesan yang sangat baik dalam memahami agama lain. Masyarakat dapat menjamin keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan supaya setiap orang dan keluarga boleh hidup dengan selesa tanpa konflik antara agama. Dan dengan itu, ia dapat didedahkan kepada kanak-kanak maupun kepada golongan remaja terhadap nilai-nilai murni ini. Yang keempat ialah mewajibkan khusus subjek, contohnya titas, ataupun hubungan etnik. Dengan mengambil mata pelajaran umum seperti ini, ia akan memberi kesadaran kepada masyarakat Malaysia betapa pentingnya memahami kepelbagaian agama dan untuk mengelakkan berlakunya pepecah belahan, terutamanya di negara kita. Bukan hanya di sekolah, malah didikan di rumah juga harus diterapkan oleh ibu bapa mereka sendiri. Dan ibu bapa mempunyai tanggung jawab dalam memberikan didikan awal terhadap kanak-kanak sejak kecil lagi untuk menghormati agama yang lain. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang terakhir ialah kesimpulan. Malaysia mempunyai pengikut dari 4 agama utama iaitu Islam, Buddha, Kristian, dan Hindu. Serta agama-agama yang lain juga membentuk warna kehidupan agama. Masyarakat Malaysia mempunyai ruang yang luas dan terbuka untuk meraihkan hubungan etnik dengan mengeratkan hubungan antara agama. Kepelbagaian agama adalah sebuah keunikan bagi negara tersebut dengan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat, akan menumpukan kemuafakatan dalam kalangan masyarakat, dan ibu bapa serta guru-guru mempunyai peranan penting dalam mengaplikasikan setiap nilai murid ini diterapkan dalam pendidikan. Ibu bapa juga harus mengajar mereka sejak dari kecil agar setiap nilai murni ini akan senantiasa terpahat di hati anak-anak muda dan generasi akan datang. Dan itu saya akhiri pembentangan kami pada hari ini dengan ribuan terima kasih.